Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar. Saya Cikgu Rohani binti Hashim atau boleh panggil saya Cikgu Hani saja. Okey, kali ini kita akan sama-sama belajar bab 12. Okey, koordinasi dan gerak balas tingkatan 4, subtopik 12.1. Okey, seterusnya di dalam subtopik ini, okey, kita akan membuat urutan dan memerihalkan komponen dalam koordinasi manusia, iaitu rangsangan, reseptor, okey, pusat integrasi, efektor dan juga gerak balas. Okey, pada subtopik seterusnya ialah kita mengenal pasti dan memerihalkan rangsangan luar dan juga rangsangan dalam. Okey, kita tengok dulu apa dia rangsangan. Okey, rangsangan adalah perubahan yang merangsang sesuatu gerak balas. Jadi, ada reseptor iaitu pada sel deria, pada organ deria mengesan rangsangan tersebut. Kemudian, reseptor tadi akan menukarkan kepada impuls saraf dan dihantar ke otak melalui sel saraf ataupun neuron. Jadi seterusnya, otak. Kita tahu apa dia otak kan? So, otak ni adalah sebenarnya pusat integrasi yang menterjemahkan impuls, serta mengkoordinasikan gerak balas yang sesuai. Apa dia pula gerak balas? Gerak balas adalah cara organisma bertindak selepas mengesan sesuatu rangsangan. Efektor pula adalah bahagian badan yang melakukan gerak balas tersebut. Contohnya, efektor kat sini adalah otot dan kelenjar. Contoh kat situ kamu tengok yang perempuan ni tadi, dia apa? Dengan mata dia, organ deria dia mata, reseptor dia akan apa? Mata akan melihat buah. Buah tu adalah apa? Merah dan nampak sedap. Jadi dia akan hantar maklumat dalam bentuk impuls ke otak. Ke otak untuk pusat integrasi yang akan menentukan apa yang perlu dibuat. Jadi, apa yang perempuan ni buat? Dia ambil buah tersebut. Jadi inilah adalah gerak balas yang dilakukan. Dengan apa? Bahagian badan yang melakukan gerak balas tersebut ialah otot. Iaitu otot tadi pada lengan tangan dia yang apa? Akan mengambil buah tersebut. So, apa dia pula koordinasi? Koordinasi adalah proses di mana pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian dengan efektor. Jadi, koordinasi adalah keseluruhan proses yang bermula dengan pengesanan rangsangan dan berakhir dengan gerak balas. Kita ada dua jenis rangsangan, iaitu yang pertama sekali adalah rangsangan dalam. Rangsangan dalam ni adalah daripada persekitaran dalaman kita. Daripada dalam badan kita. Contohnya, tekanan osmosis darah kita, badan kita, perubahan suhu badan kita, dan juga apa? Contoh lain ialah perubahan aras gula dalam darah. Itu adalah rangsangan dalam. Sementara rangsangan luar pula ialah contoh dari persekitaran ataupun persekitaran luar lah. Tadi dalam persekitaran dalam badan kita, sekarang daripada persekitaran luar. Di mana contohnya ialah cahaya, bunyi, suhu persekitaran, tekanan dan juga sentuhan.
Okey. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang rangsangan dalam dan rangsangan luar, jom kita sama-sama lakukan eksplorasi VR bersama Creative. Okey. Jom sama-sama. Hai semua. Okey, sekarang kita tengok kita berada kat mana ni? Cuba kamu tengok. Ni kita nampak pokok-pokok. Okay, jom kita explore kawasan ni. Oh, tak banyak pokok kawasan ni. Kita tengok. Oh, ada seorang budak. Wah, apa pula tu? Apa tu? Oh. Apa pula tu? Jom kita tengok. Kita tengok apa tu? Daripada mana benda tu datang? Oh. Apa dia tu? Depan sikit. Oh, cahaya matahari rupanya. Saya ingatkan apalah tadi. So, cahaya matahari, okey, terpancar terik. Terpancar direct kepada kanak-kanak tersebut. Okey, apa lagi ni? Oh, ada bangunan-bangunan. Okey. Ada bangunan. Jom kita tengok. Oh, okey. Ini macam tempat penginapan lah ni. Okey. Oh. Tempat penginapan ni. Okey. Okey, kawasan ni kita tengok. Okey. Oh, ada pokok. Ada pokok. Okey. So, okey, semua benda-benda hidup dia akan bergerak. Dia akan bergerak balas terhadap perubahan dalam persekitarannya. Jadi perubahan tersebut akan mencetuskan apa? Reaksi di dalam organisma hidup itu, dan reaksi tersebut dikenali sebagai rangsangan. So rangsangan ada dua jenis, iaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Okey, so sebelum kita tengok pada rangsangan luar. Jom kita tengok kawasan di luar kawasan kita. Tengok ni. Wah, cantik juga kawasan ni, tapi sangat panas lah kita tengok sangat panas. Wah, ini awan. Wah, bestnya. Tapi matahari agak terik lah. Matahari agak terik kat sini. Okey, dan hanya sedikit pokok. Okey, so kita tengok kepada rangsangan luar. Okey, rangsangan luar, ialah keadaan atau informasi daripada luar badan kita yang akan dikesan oleh deria kita. Oleh deria kita yang ini dinamakan ialah apa? Rangsangan luar. Rangsangan luar. Kita tengok pada apa? Kanak-kanak tadi. Mana kanak-kanak tadi yang kita nampak tadi? Jom kita pergi. Kita pergi pada kanak-kanak tadi tu. Ni kanak-kanak tadi ni. Kita tengok apa jadi pada kanak-kanak ni. Oh, sebab apa? Kita tengok dia terdedah pada cahaya matahari. Jadi kulit kita ni kalau terdedah pada cahaya matahari, kalau terlampau lama, dia akan apa? Menjadi merah. Menjadi merah. Jadi cahaya matahari ni tadi, dia bertindak sebagai rangsangan luar. Rangsangan luar yang menjadikan kulit kita bergerak balas dengan bertukar menjadi
merah. Okey. Jadi selain daripada cahaya matahari, okey, rangsangan luar juga terdiri daripada haba, sejuk, okey, ketakutan dan juga apa? Sentuhan. Ini antara contoh rangsangan luar yang lain. Okey. Okey. So sekarang kita tengok. Kita tengok rangsangan dalaman pula. Apa yang dimaksudkan dengan rangsangan dalam? Okey. Rangsangan dalam ni ialah keadaan atau di mana sensasi dalam badan kita yang mencetuskan reaksi di dalam ataupun pada organisma hidup. Jadi bila apa-apa yang keadaan di dalam badan kita, perubahan-perubahan tersebut dikenali sebagai rangsangan dalam. Okey, jom kita tengok kita pergi pada kanak-kanak tadi dah panas kan. Okey, dia punya muka pun dah jadi merah. Okey, kita minta dia bergeraklah. Jom kita ikut dia pergi ke hotel. Masuk dalam. Okey. Dah nak tiba dah. Apa jadi ni? Okey, dia jadi apa? Dia berpeluh ni nampak tak? Apa dia buat tu? Dia kesat peluh dia. Okey, sebab apa? Sebab badan dia, suhu badan dia meningkat. Okey, bila suhu badan dia meningkat, dia akan berpeluh. Jadi sebenarnya apa? Peluh ni tadi dia akan apa? Dia kawal atur kita punya suhu badan dan ia adalah satu gerak balas dari terhadap apa? Terhadap rangsangan dalam. Okey, rangsangan dalam kita sekarang ni ialah apa? Ialah suhu badan. Okey, suhu badan apa? Suhu badan kita meningkat. Itu adalah rangsangan dalaman kita atau rangsangan dalam yang menyebabkan gerak balas badan kita dia akan mengeluarkan peluh. Okey. Okey, jadi jomlah ajak dia masuk dalam hotel lah. Okey, dia dah masuk dalam hotel. Dia dah berpeluh tadi kan? Bila dia berpeluh, dia rasa haus pula. Okey, dia rasa dahaga. Okey, jadi jom kita tengok. Okey, jom kita tengok. Dia buat apa ni? Dia ada dalam, ni macam apa? Dekat kafe ni. Okey, apa dia buat? Jom kita tengok. Dia minum air ni. Dia minum air. Air apa tu? Air sejuk. Jadi apa? Jadi, kanak-kanak ni tadi apa? Bergerak balas terhadap apa? Terhadap rangsangan dalam tadi. Rangsangan dalam dia ialah apa? Ialah dahaga tadi kan? Haus kan? Dengan apa? Dia bergerak balas dengan meminum air sejuk di dalam mana ni? Di dalam peti sejuk. Okey. Dah hilang haus, dia rasa apa? Dia rasa penat dan dia juga rasa lapar. Jadi apa? Bila kamu rasa penat dan kamu rasa lapar, apa kamu buat? Jom kita tengok. Mana dia pergi ni? Mana dia pergi ni? Jom kita ikut dia. Kita ikut dia. Mana dia ni? Dia pergi sini tadi dia buat apa tu? Dia buat apa tu? Kita tengok dia buat apa. Kita tak nampak lah dia buat apa dia pergi dekat meja kan? Dia pergi dekat meja. Kita tengok apa benda dia buat. Tengok daripada depan. Apa dia buat? Kamu rasa dia makan apa tu? Macam makan pizza dengan yang goreng aja. Okey. So, apa yang dia buat?
kanak-kanak ni tadi, dia bergerak balas kepada apa? Rangsangan dalam dia. Rangsangan dalam dia tadi apa sekarang? Ialah lapar kan, rasa lapar. Apa gerak balas dia? Dia memakan makanan. Kamu tengok tak berhenti dia makan. Ada orang lain ke dalam ni? Jom kita tengok. Ada orang lain? Oh, cantik gambar-gambar tepi hotel ni punya kafe. Ni macam kafe lah ni. Macam kafe. Jom kita tengok. Jom tengok. Oh, cantik Jom kita tengok. Dia seorang aja yang ada kat sini ni. Kursi ni tak ada orang duduk ni. Jadi sekarang ni kamu dah belajar apa? Kamu dah belajar 2 jenis rangsangan, iaitu rangsangan luar dan rangsangan dalam. Jadi rangsangan luar tadi apa? Yang di luar badan kita. Contoh apa tadi? Contoh apa tadi? Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kulit kanak-kanak ni tadi apa? Jadi merah. Apa? Cahaya matahari. Pada pokok pula, yang menyebabkan pokok tadi apa? Bengkok kan? Itu rangsangan luar. Kalau rangsangan dalaman, contoh dia apa? Rasa lapar, suhu badan meningkat, rasa haus kan? Jadi dia akan bergerak balas dengan apa? Makan, minum, betul? Berpeluh. Okey. So itu yang kamu belajar Okey. Bye. Bye. Bye boy. Apa kita nak panggil dia? Okey. Jom kita jawab soalan ni dan kita bincangkan sama-sama. Okey. Jom kita tengok di sekeliling kita ni. Okey. Ni kawasan dalam sebuah rumah ni. Okey. Tu pintu dia, pintu keluar dia. Okey. Ni ruang tamu dia ruang tamu. Okey. Ada ruang tamu. Lepas tu okey. Ini ada apa ni? Ni ada ruang macam ruang makan ni. Ruang makan kan? Okey. Ni ada ini ada seorang perempuan. Dia tengah buat apa tu? Jom kita tengok. Ada anjing, ada kucing. Okey, so kita tengok. Okey, kita pergi pada kucing. Kucing tengah buat apa ni? Sekejap. Kucing tengah minum Okey, jom kita tengok. Okey, so apa soalan dia? Okey, yang manakah di antara rangsangan berikut menyebabkan kucing meminum air? A, kelaparan. B, dia ketakutan. C, dia haus. D, dia apa? Disentuh. Yang mana satu? Kalau dia minum air bermaksud dia apa? Dia dahaga ataupun haus. Okey, betul. Okey, jadi apabila kita merasa dahaga, sebenarnya kita akan setiap organisma yang hidup itu akan apa? Bergerak balas untuk meminum air. Seterusnya, okey, apakah jenis rangsangan ni? Adakah dia rangsangan dalaman atau rangsangan luaran? Kalau kamu rasa apa? Haus.
Dia daripada dalaman ke ataupun daripada luaran? Bagus. Dia daripada dalaman. Perasaan nak minum tu. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok dia kata rangsangan dalaman ialah berasaskan kepada keadaan atau perasaan yang berasal daripada di dalam badan. Okey. Okey, sekarang anjing ni menunggu-nunggu ni. Dia tengok apa anjing ni? Anjing ni tengok atas saja. Apa dia tengok? Okey, so sekarang kita tengok anjing. Weh, anjing ni menyalak. Menyalak. Dia menyalak apa? Dia menyalakkan kucing tu Okey. So, okey. Yang manakah di antara rangsangan berikut menyebabkan kucing tu melompat ke atas meja? A. Ketakutan. B. Kelaparan. C. Dahaga. D. Dia disentuh oleh anjing tu. Dia sentuh ke tadi? Tak kan? Jadi dia mesti apa? Bila anjing tu menyalak, dia rasa apa? Dia rasa takut. Okey. Jadi, okey. Daripada perasaan takut tu tadi, organisma akan menunjukkan pelbagai gerak balas seperti lari, menyorok dan sebagainya. Okey, apakah jenis rangsangan ni? Rangsangan luar ke rangsangan dalam? Dia daripada mana? Daripada anjing kan? Jadi dia adalah rangsangan luar. Okey. Okey, jadi anjing yang menyalak tadi sebenarnya dia menukarkan persekitaran luaran tu tadi yang dikesan oleh kucing tadi. Jadi dia adalah merupakan apa? Rangsangan luar, rangsangan luar. Okey, jadi sekarang kita pergi pula kepada apa? Budak perempuan ni tadi. Apa dia buat ni? Jom kita tengok. Okey. Okey, antara berikut rangsangan yang manakah yang menyebabkan budak ini menggigil? Adakah sebab dia takut sampai dia menggigil? Adakah sebab dia apa? Suhu. Kalau ada aircon, bermaksud mungkin sejuk kan? Adakah sebab dia lapar dia menggigil? Ataupun adakah disebabkan apa? Lampu. Biasanya kalau ada aircon ni mesti apa? Suhu lah. Okey, suhu Jadi rangsangan ni adalah disebabkan suhu. Okey. So organisma akan bergerak balas dengan menggigil. Okey, apabila suhu di sekelilingnya menurun. Tu ada aircon kan? Jadi dia rasa sejuk. So dia rasa menggigil. Jadi apakah jenis rangsangan ni? Apa jenis rangsangan ni? Dia daripada mana? Daripada mana rangsangan ni? Daripada aircon kan? Daripada aircon. Okey. Dan disebabkan suhu yang apa? Menurun. Okey, aircon tadi. Jadi dia mesti apa? Daripada luar kan? Okey. Daripada luar. Okey. Okey, jadi suhu yang menurun tu tadi. Okey, perubahan suhu yang menurun tadi di luar. Okey, di kawasan persekitaran. Dikesan oleh kulit budak perempuan ni. Jadi dia adalah rangsangan luaran. Dah penat dia pun duduk. Okey. Jadi pelajar ni tadi duduk dan cuba untuk relax. Okey. Rehat. Okey. Jadi antara rangsangan berikut, okey, yang manakah? Okey. Yang manakah rangsangan untuk perlakuan ni? Okey. Adakah dia lapar, dia duduk? Adakah dia
dipegang ataupun disentuh? Adakah dia letih ataupun adakah dia takut? Anjing tadi. Tak kan? Dia dah penat menggigil. Jadi sekarang dia apa? Rasa keletihan. Okey. Jadi sebenarnya organisma akan cuba untuk rehat ataupun relax apabila mereka merasa penat. Macam kita lah, kalau kita dah penat, kita mesti nak apa? Nak rehat kan? Nak tidur, macam tu. Nak duduk, kalau dah penat berdiri. Okay? So, apakah jenis rangsangan ini? Dalaman ataupun luaran? Perasaan tu tadi. Adakah apa? Dalaman ataupun luaran? Penat tadi. Rasa daripada dalam diri ke ataupun daripada luar? Daripada dalam diri kita yang kita rasa penat. Itu sebab dia adalah rangsangan dalam. Okey, jadi rangsangan dalam adalah berasaskan kepada keadaan ataupun perasaan dalam badan kita. Contoh, haus, lapar dan juga apa? Kepenatan. Okey. Kita dah dapat 100%. Itu maksudnya kamu semua dah faham ya. Okey, tahniah semua. Last lah kita round kat rumah ni. Okay. Kita tengok. Okey, itu saja. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi di video yang akan datang bersama saya Cikgu Hani dalam program Pemerkasaan Kualiti Guru STEM melalui penggunaan teknologi interaktif visual reality dalam pengajaran. Okey, bye.